Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan sambung kita punya pelajaran iaitu kita akan masuk ke mesin ringkas. Minggu lepas kita dah belajar mesin ringkas yang pertama iaitu tuas. Tuas saja kita fokuskan untuk tahun 4. So minggu ini kita sambung lagi dengan mesin ringkas. Ada pelbagai jenis mesin ringkas. Sebelum tu kita tengok dulu hasil pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, yang pertama adalah menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan 2 atau lebih mesin ringkas. So fokus kita hari ini adalah mesin ringkas. Okey, sekarang kita tengok apa itu mesin ringkas. Okey, apa maksud mesin ringkas? Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okey, mesin ringkas adalah alat alat yang memudahkan kita buat kerja dengan cepat, dengan mudah, kurang tenaga yang diperlukan. Okey, itu adalah mesin ringkas. Okey, sekarang jom kita kenali mesin-mesin ringkas. Ada pelbagai jenis mesin ringkas. Okey, yang pertama adalah satah condong. Okey, yang kedua adalah tuas. Tuas kita dah belajar pada minggu lepas. Ingat lagi tak tuas? Ingat. Okey, tuas kita dah belajar minggu lepas. Tuas kita fokuskan dia saja minggu lepas. Mesin ringkas yang ketiga adalah baji. Yang keempat adalah gear. Kelima, skru. Keenam, takal. Ketujuh, roda dan gandar. So, kita ada 7 mesin ringkas. Okey, sekarang kita akan perhatikan satu persatu setiap mesin ringkas ini. Okey, yang pertama adalah satah condong. Apa itu satah condong? Satah condong adalah satu permukaan yang disendingkan, dicondongkan. Nampak seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Kedua-dua hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Satu tinggi, satu lagi rendah. Ini adalah satah condong, permukaan yang disendingkan, dicondongkan. Satu tinggi, satu rendah sebab kedua-duanya mempunyai ketinggian yang tak sama. Okey, contoh yang paling mudah adalah tangga. Okey, memudahkan kita bergerak dan menggerakkan beban dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Contoh seperti yang saya tunjukkan ni. Kita naik tangga tu pun merupakan satah condong. Selain daripada itu, orang ni dia menaikkan pasir menggunakan kereta sorong pada aras yang lebih tinggi. Dia condongkan papan, memudahkan dia menyorong kereta sorongnya naik ke aras yang lebih tinggi. Itu adalah satah condong. Selain daripada itu, okey, satah condong juga digunakan untuk memudahkan pergerakan orang kurang upaya. Itu orang yang menggunakan kereta sorong kereta sorong kerusi kerusi sorong kerusi roda memudahkan pergerakan orang-orang tua atau orang kurang upaya untuk naik ke aras yang lebih tinggi. Selain daripada itu, kita juga ada contoh iaitu jalan raya bertingkat. Okey, jalan raya bertingkat permukaannya semua condong memudahkan kita naik ke aras yang lebih tinggi. Ini adalah mesin ringkas yang pertama iaitu satah condong. Okey, sekarang kita cuba lihat mesin ringkas yang kedua iaitu baji. Okey, baji. Apa itu baji? Terdiri daripada satu permukaan, terdiri daripada satu atau 2 satah condong yang ujungnya tajam, ujungnya runcing. Okey, digunakan untuk memisah, memotong atau menggerakkan, memegang atau memberhentikan objek. Sebenarnya baji ni kita rujuk kepada objek yang tajam seperti kapak,
Seperti pisau. Bagus. Seperti pisau. Apa lagi? Seperti Gunting. cangkul, gunting. Yes, paku hujungnya tajam kan? Okey, satu lagi kita ada penyendal pintu. Pernah nampak tak objek ni, alat ni? Penyendal pintu. Okey. Bentuk penyendal pintu. Ya, penyendal pintu digunakan untuk memberhentikan objek yang bergerak. Contohnya kalau pintu tu asyik terbuka saja kan. Okey, kita nak berhentikan supaya kita nak dia asyik tertutup saja, kita nak bagi dia buka. Kita nak bagi dia buka. Asyik tertutup saja pintu tu. So kita sendalkan dia dengan penyendal pintu sebab di hujungnya ada permukaan yang runcing. So dia boleh masuk di bawah pintu tersebut. Okey, itu adalah salah satu contoh baji. Baji adalah semua alat yang tajam yang digunakan untuk memisahkan, untuk memotong. Contohnya pisau, pisau dan sebagainya. Okey, dan juga memberhentikan objek yang bergerak. Okey, itu adalah mesin yang kedua. Pertama tadi sata condong, yang kedua adalah baji. Okey, yang ketiga adalah gear. Apa itu gear? Dia terdiri daripada roda atau silinder yang bergigi. Dia roda tapi bezanya dia ada bergigi berfungsi untuk mengubah arah atau kelajuan pergerakan bahagian yang lain dalam mesin yang lebih kompleks. Contohnya ini. Okey, ini adalah gear. Okey, ini adalah gear roda yang bergigi. Gigi dia ada gear besar, dia ada gear kecil tu. Okey, gigi dia akan berada berhampiran dengan gear yang satu lagi. Digunakan lebih banyak dalam mesin yang lebih kompleks. Digunakan untuk apa? Mengubah arah atau kelajuan sesuatu pergerakan bahagian dalam mesin tersebut. Okey, contoh yang paling mudah adalah pita pembetulan. Okey, correction tape. Pernah nampak tak correction tape ni? Saya ada. Yes, dalamnya ada roda bergigi kan? Ya, betul. Roda bergigi itu sebenarnya adalah gear. Okey, dia ada yang gear besar, dia ada gear kecil, itu tak? Okey, itu adalah contoh yang paling mudah, yang paling dekat dengan kamu. Betul. Ya, itu yang paling dekat dengan kamu itu adalah gear. Selain daripada itu, gear sebenarnya banyak digunakan dalam jam tangan. Sebab nak memutar jarum jam. Jarum jam dia ada jarum saat, dia ada jarum jam, betul tak So dia nak menggerakkan jarum tersebut perlu ada gear. Okey. Itu adalah mesin ringkas yang ketiga. Selain daripada itu ada juga dalam pemutar telur. Kalau kat rumah ada, kamu boleh tengok pemutar telur pun dia ada gear. Sebab nak laju ke, nak perlahan ke masa kita nak pukul telur tu. Okey. Boleh? Baru 3 kita ada 7, kita ada 4 lagi. Mesin ringkas. Okey. Sekarang yang keempat betul tak? Yang keempat adalah skru. Yes, skru. Apa tu skru? Mempunyai sata condong yang berlingkar. Berlingkar tu kita panggil sebagai berbenang. Digunakan untuk menyatukan atau mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Okey, beza jangan kamu tertukar skru dengan paku. Skru dia ada berbenang yang beralur kat sini. Okey, digunakan untuk menyatukan atau mengetatkan dua permukaan objek. Contohnya kita ada gunting gunting ataupun basikal lah, paling mudah basikal. Part-part basikal tu kita akan nak cantumkan basikal tu, takkan kita nak guna gam, tahu tak? Takkan kita nak guna gam. So kita nak cantumkan bahagian-bahagiannya, kita kena guna skru untuk mencantumkan ataupun melekatkan komponen-komponen tersebut. Okey Selain pada tu ada juga skru pada pemegang kaki retort. Nak mengetatkan kaki retort apabila kita pegang dia beberapa radas kat makmal. Okay, selain tu skru pada mentol. Kamu nampak saja macam berbenang yang beralur tu, itu adalah konsep skru. Mesin ringkas bagi skru. Okey, yang paling hampir dengan kamu adalah ini. Skru pada botol ubat, botol minuman, air mineral, tu semuanya ada berbenang. So semuanya adalah mesin ringkas skru. Okey, boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Setakat ni faham?
Faham. Okey. Mesin ringkas yang seterusnya adalah takal. Okey, mungkin kamu pernah nampak takal. Sebenarnya kat Mak Masen pun banyak takal. Sebuah roda yang beralur, yang boleh bergerak bebas. Alur tu kita akan letakkan benang ataupun tali. Apa kegunaan takal? Takal digunakan untuk mengangkat. Okey, dan nak menurunkan atau menarik beban apabila seutas tali atau rantai dilalukan pada alur tersebut. Macam mana rupanya takal? Ini adalah takal. Roda yang beralur. Roda alur. Alur tu maksudnya ada ruang untuk diletakkan benang ataupun tali. Okey. Tali untuk apa? Untuk nak mengangkat, nak menurun, menarik objek dengan lebih mudah. Lebih sedikitlah daya yang akan kita gunakan. Lebih banyak takal yang digunakan, lebih sedikit daya yang diperlukan. Okey, lagi mudahlah kita nak angkat beban atau nak menurunkan beban. Okey, takal ni sebenarnya banyak digunakan dekat mana? Takal digunakan dalam kapal layar sebab dia nak gerakkan layar. Okey, dia nak gerakkan layar, dia nak naikkan layar, dia nak turunkan layar, nak kibarkan layar, Macam digunakan. bendera yang ke atas tu. Pandai. Dia gunakan betul lah. Ada juga ni bendera, dia nak naikkan bendera, turunkan bendera. Okey, takal digunakan pada tiang bendera juga ya. Okey. Ini adalah takal. Okey, seterusnya adalah roda dan gandar. Apa itu roda? Apa itu gandar? Sebenarnya roda dan gandar tu satu mesin. Jangan kamu asingkan roda, satu lagi gandar. No. Sebenarnya dia adalah satu mesin ringkas, roda dan gandar. Apa itu roda dan gandar? Terdiri daripada roda berputar, roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu objek. Ini adalah gandar. Roda dan gandar. Ini adalah roda dan gandar. Yang ini adalah yang bahagian berputar, ini adalah roda. Rod besi yang menghubungkannya adalah gandar. Okey, sebenarnya roda dan gandar ni banyak terdapat dalam kehidupan seharian kita. Cuma kita tak perasan. Okey, apa dia? Yang pertama adalah spana. Okey, kat mana roda, kat mana gandar? Roda ni kat sini dekat bahagian sini. Dekat dia nak buka nut pada tayar. Gandar ni adalah rod besi. Okey? Mungkin kamu kurang jelas, tunjukkan satu lagi contoh. Okey, ini pilih air. Kat mana roda? Roda dekat pemutar ni. Kat pemutar ni adalah roda. Gandar ni ada rod ni. Okay, kita nak buka pilih, nak tutup pilih, roda, benda yang berputar. Gandar dia, palang yang rod yang menghubungkan roda tersebut. Satu lagi, kalau nak bawa ibu dan ayah kamu bawa kereta, steering kereta kan. Steering tu adalah roda. Okay, gandar tu rod yang menghubungkan dekat bahagian steering tersebut. Tu roda dan gandar. Yang selain pada tu, spana macam guna screwdriver kita nak buka nut ke apa kan, kita guna screwdriver. Okey, lepas tu yang itu pun ada roda dan gandar. Roda dia apabila kita putarkannya, gandar tu adalah batang screwdriver tersebut. Okey, boleh? Boleh? Boleh saya teruskan? Satu lagi, nak buka pintu guna tombol. Okey, nak buka pintu bilik, pintu rumah gunakan tombol. Tahu tombol? Tahu tombol yang besar boleh. Okey. Itu pun roda dan gandar. Dekat mana roda? Roda pada tombol. Gandar dia yang menghubungkan tombol pada pintu. Itu adalah gandar. Itu pun mesin ringkas roda dan gandar. Okey. Satu lagi, yang seterusnya adalah tuas. Tuas ni kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, ini adalah ulang kaji minggu lepas. Terdiri daripada sebatang rod yang dia bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Digunakan untuk mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Kalau kamu masih ingat lagi, tuas ni merupakan satu mesin ringkas yang terdiri daripada apa? Yang pertama? Fulcrum. Yes, fulcrum.
Beban dan juga satu lagi apa? Beban, daya. Yeah, Daya. daya. Okey, ini adalah komponen-komponen yang ada dalam tuas. Okey. Ini adalah apa kita punya revision saja minggu lepasnya. Tuas kelas pertama. Ingat lagi tuas kelas pertama? Siapa kat tengah-tengah? Hukum. Bagus, Fulcrum. fulcrum. Kita ada beban, kita ada daya. Okey, tuas kelas kedua siapa kat tengah-tengah? Daya. Daya. F beban, FBD. Ingat lagi tak? FBD. Ingat beban. So, kita ada fulcrum dan juga daya. Manakala tuas kelas ketiga di tengah-tengahnya adalah Daya. daya. Bagus. Kita ada fulcrum dan juga beban. Ini adalah kelas-kelas bagi tuas. Okey, ini adalah rumusan revision Tuas kelas pertama, ni adalah contoh-contohnya mencabut paku menggunakan penukul, mengumpil tin Milo menggunakan alat yang tajam, kemudian gunting. Gunting pun sebenarnya ada tuas. Okey? Okey, satu lagi tuas kelas kedua, beban di tengah adalah kereta sorong, stapler dan alat-alat yang lain seperti yang gambar ini. Tuas kelas ketiga adalah daya di tengah. Okey, daya di tengah. Contoh-contohnya ada dekat sini. Penyapu, penyepit ais dan juga fishing rod. Apa fishing rod? Joran. Okey, menyapu sampah dan juga penyepit ais. Okey, rumusannya mesin ringkas. Ada berapa mesin ringkas? 7. Bagus. Mesin ringkas ada 7. Yang pertama adalah satah condong. Paling mudah kamu tengok tangga. Okey, nak naik daripada aras rendah ke aras yang tinggi. Tu satah condong. Tak ada bergigi-gigi pun tak apa. Sebenarnya dia macam satu lantai yang lantai rata yang condong tu pun kita panggil satah condong. Yang kedua adalah skru. Okey, yang ada berbenang mengetatkan ataupun nak mencantumkan dua permukaan. Yang kedua takal. Takal berbeza dengan gear Jangan tertukar takal dengan gear. Takal dia tak ada gigi. Cuma takal dia ada alur yang boleh kita letakkan tali Okey, untuk mengangkat, untuk menurunkan objek, untuk menarik objek. Yang keempat adalah baji. Segala alat yang tajam kita kenali sebagai baji. Okey, gear, gigi yang roda yang bergigi untuk mengubah arah, menambah kelajuan, okey, tuas yang minggu lepas kita dah belajar dan yang terakhir adalah roda dan ganda. Ini adalah 7 mesin ringkas. Boleh ingat? Boleh. Ingat? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, bagus. Okay. Bahagian yang terakhir dalam tajuk mesin ringkas adalah mesin ringkas menyelesaikan masalah. Bagaimana mesin ringkas dapat menyelesaikan masalah? Okey, sebenarnya mesin ringkas ni telah banyak membantu kita melakukan kerja-kerja harian. Okey, Teruni dan ayahnya menghadapi masalah untuk memindahkan barang yang berat ke dalam lori. Perhatikan situasi di bawah. Bagaimana ayah saya dapat memindahkan barang-barang ini dengan mudah? Okey, ayah dia garuk kepala macam mana nak masukkan barang tu dalam lori Okey, mungkin barang tu berat. Okey, sebenarnya apa ayah dia buat? Okey, saya cadangkan ayah kamu meletakkan sekeping papan yang disendingkan pada lori. Wah, lebih mudah. Ini mesin ringkas apa? Ini mesin ringkas apa? Siapa tahu? Dia letakkan papan yang disendingkan pada lori. Siapa tahu ini mesin ringkas apa? Satah condong. Bagus. Ini adalah mesin Condong. satah condong. Okey, lepas tu nampak tak dia kata dia gunakan pula satu lagi mesin ringkas iaitu dia gunakan troli. Lagi mudah. So kombinasi lebih daripada satu mesin ringkas. Lagi memudahkan ayahnya untuk memindahkan kotak-kotak tu ke dalam lori. Maksudnya kita boleh menggunakan lebih dari satu mesin ringkas untuk memudahkan lagi kerja kita. Dia kata apa? Bagaimanakah kerja memindahkan barang-barang ini dapat dilakukan dengan cepat? Gunakan troli pada permukaan satah yang disendingkan.
So ayah kata apa? Lagi mudah kerja dia. Okey. Okey, faham ya? Boleh? Boleh. Okey, sekarang satu lagi. Masalah dalam situasi di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan dua jenis mesin ringkas, iaitu papan yang disendingkan dan juga dia menggunakan troli. Papan yang disendingkan ialah mesin ringkas satah condong, manakala troli ialah mesin ringkas roda dan ganda. Okey, tahu tak roda dan ganda pada troli itu dekat mana? Tahu tak? Pada roda dia, pada roda troli tersebut. Lebih banyak mesin ringkas yang digunakan, maka lebih mudah, lebih cepat kerja dapat dilakukan. Okey, lebih jimat masa, lebih kurang tenaga manusia yang diperlukan. Okey, boleh? Okey, cuba perhatikan gambar di sini. Perhatikan situasi di bawah. Dia ada batu-batu kat sini, kemudian ada apa? Daun-daun kering, dia ada permukaan dinding yang dah kotor, ada tangga, ada penyapu, ada gunting, ada cat, ada kereta sorong dan sebagainya. Okey, perhatikan situasi kat bawah ni. Okey, apa arahan dia? Dia nak apakah alat yang sesuai untuk memotong rumput yang panjang? Apa dia? Apa alat yang patut digunakan untuk potong rumput yang panjang? Gunting. Yes, gunting. Gunting digunakan untuk memotong rumput yang panjang. Dia bukan gunting kertas gunting yang besar yang khas untuk menggunting pokok-pokok dan juga rumput seperti yang ada dalam gambar tersebut. Okey, yang kedua, apakah alat yang sesuai untuk memindahkan batu-batu ini? Nak guna apa? Guna ambil satu-satu ke? Letak Ambil yang susun warna kuning tu. apa warna kuning tu? Apa nama alat warna Saya tak kuning? ingat. Itu adalah kereta sorong. Kereta sorong. Ataupun dalam bahasa ini panggil wheelbarrow. Kereta sorong. So kita pindahkan batu-batu tu dalam kereta sorong. Batu kita angkut banyak. Angkut setelah, mungkin dalam 2-3 kali angkut dah boleh pindah, dah clear dah batu-batu tersebut. Kalau kita guna tenaga manusia, mungkin masa yang digunakan lebih panjang. Okey, lebih panjang. So lagi penat Okey. Yang seterusnya, apakah alat yang sesuai untuk mengumpulkan daun kering yang bertaburan, bertaburan? Apakah alat tersebut? Nak guna apa? Nak kumpulkan daun-daun yang bertaburan? Penyapu. Penyapu. Yes, gunakan penyapu. Pada penyapu, apakah mesin ringkas pada penyapu? Apakah mesin ringkas yang ada pada penyapu? Bagus, tuas. Okey, tengok soalan yang kat bawah tu Cuba kamu cadangkan 2 atau lebih mesin ringkas yang dapat digunakan untuk memudahkan kerja mengecat dinding rumah pada bahagian yang tinggi. Apa alat yang digunakan? Patut kita gunakan. Kamu nampak mak ayah kamu mengecat kalau dinding yang tinggi, apa yang mereka gunakan? Apa dia? Apa alat yang digunakan kalau nak capai pada permukaan yang tinggi tu? Roller. Roller lagi. Okey, bagus. Roller. Ada selain tu? Satah condong. Tangga. Yes, roller ataupun tangga. Itu adalah mesin, contoh-contoh mesin ringkas yang boleh kita gunakan untuk mengecat rumah pada dinding yang lebih tinggi. So, untuk tajuk mesin ringkas, ada masalah tak untuk tajuk mesin ringkas? Tak. Ada. Okey, mesin ringkas sangat mudah. Siap saya tengok ada ada beberapa orang murid hantar chat cikgu, macam mana kalau kita buka pipe, lepas tu air tu keluar, macam mana cikgu tu, macam mana air boleh keluar? Ada masalah pipe tu lah, pipe tu mungkin kena baiki, dia punya tu dah loose. Okey, itu kita boleh baiki ataupun panggil tukang pipe. Okey, seterusnya saya nak kamu perhatikan buku mesra digital muka surat 103. 103, ada lagi chat juga ni. Okey, 103. Dah. Muka surat 103. Dah. Okey.
Mesin ringkas. Raja di bawah menunjukkan beberapa objek yang terdapat di sekeliling kita. A. Okey, namakan mesin ringkas yang terdapat pada setiap objek tersebut. Dia ada P, S, T, Q, R dan U. Ya, buku mesra digital. Boleh saya mulakan? Semua dah ada? Saya nak sebelum tu kamu tulis nama pada muka surat 103. Tulis nama kat atas tu. Dah. Saya Dah dah siap tulis. dah? Okey, dah tulis nama. Yang lain tulis nama juga ya? Belum. Okey, tulis nama kat atas. Tarikh, kelas, tulis macam biasa. Dah. Okey, Belum. bagus. Belum? Dah cikgu. Okey. Belum cikgu. Okey, soalan A. Namakan mesin ringkas yang terdapat pada setiap objek tersebut. P. Saya nak Adam Firdaus. Apa P? Adam? Mesin ringkas apa pada P tu? P tu gambar apa? P gambar apa? P. Pisau. Pisau. So, apakah mesin ringkas yang ada pada pisau? Nak Apa jawab je? boleh tak cikgu? Okey, Ain. Apa Ain? Baji. Baji, yes. Baji. R. R mana gambar R? Okey, R. Okey. Siapa saya nak suruh ya? Amira. R apa R? Gambar R tu gambar apa? Screw. Tak, R. Saya nak tanya gambar R tu gambar apa? Skru roda. So mesin ringkas apa yang ada pada R? Skru. Salah. Kalau kamu tengok skru itu adalah jawapan daripada buku mesra digital. Baji. Bukan. Tadi saya dah sebut tadi. Apa? Itu adalah okay, tengok sini Roda dan yes, roda dan ganda. Ganda. Yes. Roda dan ganda. T. T, gambar T. Okey, T tu gambar apa? Saya tengok. T tu Tangga. gambar apa? Yes, tangga. Apakah jawapan mesin yang ada Satah pada condong. tangga? Yes, condong. satah condong. Okay, Q. Q, tengok Q pula. Q tu apa nama alat tu? Penyepit ais. Okey, apakah mesin ringkas yang ada pada penyepit ais? Tuas. Yes, tuas. S. S tu gambar apa? Alat apa tu? Pipe. Pipe. Yeah, pipe. Apakah mesin ringkas yang ada pada dia? Pipe. Pilih air. Skru. Pilih air. Tadi dah tunjuk gambar dah. Itu adalah Baji. Takal. roda dan ganda. Ganda. Yeah, yes. S-U. Q itu adalah? U adalah, yes, Q. Sekarang B. Raja di bawah menunjukkan satu kegunaan mesin ringkas X. Okey, dia ada tunjuk anak panah tu X Namakan mesin ringkas X. Apakah nama mesin ringkas yang digunakan kat situ? Gambar bendera kan, tiang bendera. Apakah mesin ringkas yang ada pada tiang bendera? Takal. Bagus, takal. Okay.
Nyatakan kegunaan mesin ringkas S. Apa kegunaan takal? Untuk Dia macam untuk ke Untuk atas ataupun ke bawah. ke atas, untuk ke bawah. Macam mana ayatnya? Untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu beban. untuk menaikkan dan menurunkan Sesuatu beban. beban. Ya, bagus. Betul. Okay, sekarang C. Nyatakan maksud mesin ringkas. Apakah maksud mesin ringkas? Alat yang membolehkan. Apa maksud yang awal-awal tadi yang cikgu cakap tadi? Apakah maksud mesin ringkas? Alat yang membolehkan. Apa jawapannya? Alat yang membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Bagus. Alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih cepat dan mudah. Okey. Dah. Dah. So, tugasan Belum. minggu ini hanya pada muka surat 103 sahaja. Sebab yang lain-lain tu kena adalah tajuk mesin kompleks yang akan kita belajar pada selepas cuti di Bali nanti. Ada lagi kerja ke cikgu? Ada. Ada juga